Assalamualaikum, kami daripada SPP2 akan membentangkan tentang komunikasi di tempat kerja. Apakah tujuan komunikasi di tempat kerja? Tujuan komunikasi di tempat kerja ada 6. Yang pertama ialah dapat mempelajari atau mengajar sesuatu kepada orang di tempat kerja. Yang kedua, mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga, dapat berkomunikasi baik dengan rakan sekerja. Yang keempat, ia juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja. Yang kelima, dapat membangunkan sebuah kumpulan yang dapat bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan ataupun projek. Yang keenam, dapat mengeratkan lagi silaturahim antara rakan di tempat kerja, tidak kira agama ataupun bangsa. Struktur organisasi formal. Maksud struktur organisasi formal ialah diciptakan untuk tujuan tertentu yang jelas. Nombor 2, pembentukannya sengaja dibuat. Nombor 3, strukturnya yang jelas. Nombor 4, hubungan antara anggota bersifat profesional. Okey, maksud ada 2 struktur organisasi formal, ialah kompleks dan berpusat. Kompleks bila teks yang berisi tahap-tahap dan langkah-langkah yang harus ditempuhi untuk mencapai tujuan dan terdapat keterangan yang menjadi teks prosedur tersebut kompleks. Seterusnya ialah berpusat. Kuasa mempunyai keputusan tertentu terletak pada pengurusan peringkat atasan. Ini adalah contoh saluran komunikasi formal di mana peringkat atasannya adalah pengarah urusan. Okey, di bawah pengarah urusan terbagi kepada 3, iaitu timbalan pengarah pengeluaran, timbalan pengarah pemasaran dan juga timbalan pengarah kewangan. Okey, bawahan timbalan pengarah pengeluaran adalah pengurus pengeluaran dan bawahannya pula adalah jawatan sebagai ketua latihan dan juga ketua pengeluaran. Okey, timbalan pengarah pemasaran pula. Okey, ia terbahagi kepada 2 jawatan lah, iaitu akan ada pengurus jualan domestik dan juga pengurus jualan antarabangsa. Okey, seterusnya adalah timbalan pengarah kewangan. Okey, bawahan timbalan pengarah kewangan ni akan ada ketua accountant dan di bawah ketua accountant pula akan ada staff accountant dan juga accountant cost. Seterusnya adalah rangkaian komunikasi formal. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan rangkaian komunikasi formal ini? Okey, rangkaian komunikasi formal merangkumi 1 siri langkah atau peringkat yang mesti diikuti untuk memastikan maklumat disampaikan dengan betul dan berkesan melalui saluran rasmi dalam organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam siri komunikasi formal. Okey, yang pertama adalah pengenalan mesej. Okey, kenal pasti mesej atau maklumat yang perlu disampaikan. Mesej ini perlulah jelas, disampaikan dengan jelas, tepat dan bersesuaian dengan keperluan organisasi. Seterusnya adalah menentukan penerima mesej. Tentukan penerima atau penonton yang sesuai untuk mesej itu. Pastikan mesej itu disampaikan kepada orang atau kumpulan yang relevan dan mempunyai minat terhadap maklumat tersebut. Seterusnya adalah penggunaan media yang betul. Okey, pilih saluran komunikasi atau media yang sesuai dengan mesej dan khalayak. Contohnya apa dia? Contohnya adalah sama ada mesej disampaikan dengan lebih baik atau melalui melalui daripada mesyuarat lah. Okey, surat rasmi, email atau platform komunikasi yang lain lah. Okey, yang keempat pula adalah komposisi mesej. Okey, komposisi mesej ni apa? Membuat mesej yang jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang boleh difahami oleh khalayak sasaran lah. Okey, dan pastikan mesej mengandungi maklumat yang diperlukan. Pengesahan mesej. Okey, yang ke-5 pula adalah pengesahan mesej. Dalam sesetengah organisasi, mesej rasmi mungkin perlu diluluskan atau disahkan sebelum dihantar kepada khalayak ramai lah. Okay. Ini mungkin melibatkan pengurus atau pihak berkuasa lain yang berkaitan. Okey, seterusnya adalah pengedaran mesej. Edarkan mesej kepada khalayak melalui saluran yang terpilih. Okey, ini mungkin melibatkan penghantaran fizikal. Contohnya apa dia? Iaitu surat, ya, atau menghantar elektronik, contohnya email atau pengumuman digital. Okey, seterusnya pelaksanaan mesyuarat atau pembentangan.
Jika mesej memerlukan penyampaian terus seperti dalam mesyuarat atau pembentangan, pastikan acara itu dianjurkan dan mengikut protokol rasmi. Seterusnya adalah susulan dan maklum balas. Setelah mesej dihantar, buat susulan untuk memastikan ia diterima dengan betul. Terima maklum balas daripada penonton dan jika perlu buat pembantulan dan penjelasan dia lah. Okey, yang terakhir pula adalah apa dia? Adalah penilaian keberkesanan. Penilaian keberkesanan komunikasi formal ini boleh melibatkan penilaian sejauh mana mesej itu dicapai matlamat dan sama ada komunikasi itu menghasilkan perubahan atau tindakan yang diingini. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Kebaikan ialah maklumat arahan dan prosedur dapat disampaikan dengan lebih keputusan yang agak lambat, jelas dan konsisten. Kebaikan seterusnya ialah meningkatkan keprofesionalan di kalangan pihak pengurusan atasan. Seterusnya memudahkan aktiviti melaporkan dan dominikasi. Seterusnya struktur formal membolehkan mesej dan arahan disampaikan dengan pihak yang tepat. Kelemahan pula menyebabkan perbuatan keputusan yang agak lambat disebabkan lapisan hierarki, prosedur dan birokrasi. Selain itu, struktur kurang fleksibel menyebabkan kesukaran untuk membuat perubahan segera jika diperlukan. Seterusnya, mengurangkan potensi kreativiti dan inovasi disebabkan pematuhan terhadap peraturan dan prosedur sedia ada. Akhir sekali, hubungan personal yang kurang disebabkan struktur organisasi. Saluran komunikasi tidak formal terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, untai tunggal, yang kedua, rantaian gosip, yang ketiga, rantaian kebarangkalian dan yang terakhir adalah rantaian gugusan. Untai tunggal. Saluran komunikasi tidak formal seperti untai tunggal merujuk kepada komunikasi langsung antara individu tanpa melalui struktur hierarki atau proses rasmi. Ia seringkali berlaku secara spontan dan tidak teratur, di mana seseorang menghulurkan maklumat, idea dan mesej kepada individu lain secara terus. Contohnya, percakapan di koridor pejabat antara dua individu tanpa sebarang saluran rasmi organisasi. Ini boleh mempercepatkan aliran maklumat tetapi juga boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyebaran maklumat. Rantaian gosip. Saluran komunikasi tidak formal seperti rantaian gosip merujuk kepada aliran maklumat di kalangan individu tanpa pengesahan rasmi. Biasanya, maklumat dalam rantaian gosip tersebar dari satu individu kepada individu lain secara tidak formal, seringkali dengan penambahan atau pengubahan maklumat semasa aliran tersebut bergerak. Ini boleh mengakibatkan maklumat yang tidak tepat atau berubah-ubah. Rantaian gosip tidak selalu bergantung pada fakta yang sahih dan boleh mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sesuatu perkara tanpa penegasan yang kukuh. Rantaian kebarangkalian. Rantaian kebarangkalian merupakan saluran komunikasi tidak formal yang bergantung kepada spekulasi, hipotesis atau ramalan berdasarkan kemungkinan. Ia melibatkan aliran maklumat di mana individu membuat anggaran atau mengemukakan idea-idea berdasarkan persepsi atau fakta yang tidak pasti. Biasanya, rantaian kebarangkalian digunakan untuk meramalkan atau membuat spekulasi tentang sesuatu perkara tanpa asas fakta yang kukuh. Ia boleh menjadi alat untuk menghulurkan idea atau mempertimbangkan kemungkinan dalam sesuatu situasi tanpa kepastian yang jelas. Dan yang terakhir adalah rantaian gugusan. Rantaian gugusan merupakan saluran komunikasi tidak formal di mana maklumat atau mesej disebarkan dalam kumpulan individu yang berkait rapat atau terlibat dalam suatu perkara atau topik tertentu. Dalam rantaian gugusan, setiap individu dalam kumpulan mempunyai kemampuan untuk menyebarkan maklumat tersebut kepada individu-individu lain dalam gugusan tersebut. Ini membolehkan pengedaran maklumat secara lebih meluas dan serentak dalam kumpulan yang sama, memungkinkan perkembangan serta pertukaran idea secara kolektif di kalangan ahli gugusan tersebut. Kebaikan
Struktur organisasi tidak formal terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama ketangkasan, yang kedua inovasi dan kreativiti, yang ketiga peningkatan komunikasi, yang keempat motivasi pekerja dan yang terakhir adalah responsibility yang jelas. Ketangkasan, fleksibiliti yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan dan perubahan tanpa terikat kepada prosedur yang kaku. Organisasi boleh beradaptasi dengan perubahan dengan lebih cepat. Inovasi dan kreativiti, kebolehan untuk mendorong inovasi dan kreativiti dari anggota kerana kurangnya halangan hierarki yang ketat, membolehkan idea-idea baru muncul dari semua peringkat dalam organisasi. Peningkatan komunikasi, keupayaan untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka antara individu tanpa perlu melalui saluran formal, membolehkan pertukaran maklumat yang lebih cepat dan berkesan. Motivasi pekerja, rasa tanggungjawab yang lebih besar dan perasaan kepemilikan terhadap idea atau projek yang dirasakan bersama oleh individu-individu dalam struktur tidak formal boleh meningkatkan motivasi. Responsibility yang jelas, dalam beberapa kes, struktur tidak formal membolehkan individu mengetahui tanggungjawab mereka dengan lebih jelas kerana mereka lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tugas. Kelemahan struktur organisasi tidak formal terbahagi kepada 5, iaitu ketidakteraturan, yang kedua ketidakpastian peranan, yang ketiga ketidakseimbangan dan ketidakadilan, yang keempat kurangnya standardisasi dan yang terakhir adalah masalah pengawasan dan kualiti. Ketidakteraturan, kelemahan utama adalah kekurangan struktur yang jelas dan proses yang teratur. Ini boleh mengakibatkan kekeliruan dalam tanggungjawab, pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Ketidakpastian peranan, tanpa garis panduan yang jelas, individu mungkin tidak yakin mengenai peranan dan tanggungjawab mereka, menyebabkan konflik atau kebingungan dalam kerja. Ketidakseimbangan dan ketidakadilan, terdapat risiko ketidakseimbangan dalam alokasi tugas dan tanggungjawab, serta potensi bagi individu yang lebih vokal atau berpengaruh untuk mendominasi proses pengambilan keputusan. Kurangnya standardisasi, tanpa proses formal, terdapat risiko penurunan standard prestasi kerana tiada garis panduan yang jelas untuk penilaian atau pelaksanaan tugas. Masalah pengawasan dan kualiti, keperluan pengawasan yang rendah atau kurangnya pengawasan keseluruhan boleh menyebabkan kurangnya kualiti dalam prestasi kerja.